Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Selamat bertemu kembali dengan Cikgu Haslina binti Samad dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Cikgu ingin menyampaikan serangkap pantun sebagai panduan kita bersama. Putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon setanggi. Siapa orang yang rendah hati, nescaya darjatnya menjadi tinggi. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Bahasa Melayu tahun 4, Sekolah Kebangsaan KSSR Semakan 2017. Temanya ialah tema 5, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit 13, Jadikan Inspirasi. Dan tajuknya pula Sapaan Mesra, buku teks muka surat 92 dan 93. Murid-murid, objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu berharap agar semua murid dapat membina 5 ayat berdasarkan gambar. Dan kriteria kejayaannya pula ialah pada akhir pengajaran, murid berjaya membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat berdasarkan gambar. Mari kita mulakan membina ayat mudah. Jadi sila rujuk buku teks kamu muka surat 92 dan 93. Murid-murid, untuk membina ayat ini cikgu menggunakan formula skop. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan skop atau SKOP ini? Mari sama-sama kita saksikan. S merujuk kepada subjek atau siapa, iaitu sama ada kata nama am atau kata nama khas. K merujuk kepada kata kerja atau aktiviti dan perbuatan atau perbuatan. Sementara O adalah untuk objek, iaitu benda. Dan P merujuk kepada perluasan, iaitu tempat, masa ataupun sebab. Murid-murid, cikgu telah bentukkan dalam bentuk jadual seperti berikut. Kaedah skop. Okey. S adalah untuk subjek seperti mana yang cikgu jelaskan tadi. K untuk kata kerja, O untuk objek dan P untuk perluasan. Perluasan ini merupakan keterangan dan kamu boleh gunakan kata hubung seperti untuk, yang, agar, dengan, kerana, supaya atau pada. Baiklah murid-murid, mari kita buka buku teks muka surat 92. Mari sama-sama kita saksikan gambar yang dipaparkan. Gambar ini menunjukkan majlis perkahwinan sepupu Zara. Beberapa kata kerja dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Cikgu telah bulatkan kata kerja ataupun aktiviti yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang terdapat dalam gambar tersebut. Kalau kamu lihat di sini, cikgu telah bulatkan aktiviti atau kata kerjanya ialah menghidangkan. Untuk gambar rajah yang ini pula, cikgu telah bulatkan aktiviti mengangkat tulang air. Sementara gambar yang ketiga pula ialah menolak kerusi roda. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jadual berikut. Cikgu telah sediakan jadual di sini tentang aktiviti yang dilakukan dalam majlis perkahwinan sepupu Zara. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, kata kerjanya ialah menghidangkan. Objeknya ialah nasi minyak.
kita berikan namanya untuk siapa atau subjek ini. Cikgu namakannya dengan Puan Mona. Dan perluasan ayatnya pula cikgu tuliskan menggunakan kata hubung di, iaitu di atas meja pengantin. Kata kerja yang kedua pula ialah mengangkat. Objeknya cikgu tuliskan di sini dulang air dan cikgu beri nama kepada subjek tersebut Encik Razak. Dan perluasan ayatnya pula cikgu gunakan kata hubung untuk dihidangkan di meja tetamu. Sementara untuk aktiviti yang ketiga pula ialah menolak. Objeknya ialah kerusi roda. Cikgu beri nama subjek tersebut Puan Latifah. Dan perluasan ayatnya cikgu gunakan kata hubung yang dinaiki oleh Encik Malik. Jadi, cikgu telah pun menulis ayat lengkapnya seperti ini. Puan Mona menghidangkan nasi minyak di atas meja pengantin. Ayat yang kedua, Encik Razak mengangkat dulang air untuk dihidangkan di meja tetamu. Ayat yang ketiga pula, Puan Latifah menolak kerusi roda yang dinaiki oleh Encik Malik. Murid-murid, ini adalah kaedah membina ayat menggunakan formula skop yang cikgu telah masukkan sebagai contoh untuk kamu lakukannya selepas ini. Aktiviti yang dilakukan ialah mengait. Subjeknya cikgu beri nama Marlia. Objeknya pula ialah buah rambutan. Dan perluasan ayatnya cikgu menggunakan kata hubung di untuk tempat, iaitu di kebun datuknya. Dan ayat lengkapnya pula ialah Marlia mengait buah rambutan di kebun datuknya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan berikan kamu beberapa lagi gambar yang menunjukkan aktiviti yang dilakukan. Jadi, kamu perlu lengkapkan jadual dan seterusnya membina ayat yang lengkap melalui jadual tersebut menggunakan formula skop. Ini adalah gambar rajah yang pertama. Cikgu berikan aktivitinya ataupun kata kerjanya membacakan. Sementara gambar rajah yang kedua atau gambar yang kedua, aktivitinya atau kata kerjanya mengetuk. Gambar yang ketiga, kata kerjanya menjahit. Dan akhir sekali, gambar yang keempat, kata kerjanya ialah meniup. Murid-murid, cikgu berharap kamu dapat menyiapkan dan membina ayat tersebut menggunakan formula skop. Dan kamu boleh tuliskan ayat lengkap di bawah. Baiklah murid-murid, cikgu rasa itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu dapat membuat latihan tersebut dengan lebih sempurna. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.